أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. صلاة وسلاما على خير نبي أرسلا وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره وولاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأما بعد. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan kurnianya sekali lagi kita pada malam ini dapat menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah dan dapat juga beriktikaf sementara menunggu kedatangan waktu Isyak. Dan mudah-mudahan Allah menyampaikan kita pada waktu Isyak untuk sekali lagi kita menunaikan solat fardu Isyak pula secara berjemaah, dan mudah-mudahan keseluruhan amalan kita itu dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala termasuk di antara amalan-amalan soleh kita di sisi Allah kelak insya-Allah. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian. Baik, pada malam ini kita akan menyambung kembali berkenaan dengan golongan waris sisi yang kedua pada peringkat yang pertama, iaitu golongan adik-beradik. Yang mana telah kita jelaskan sebelum ini bahawa adik-beradik ini, untuk kategori adik-beradik ni dia terbahagi kepada tiga lah, iaitu adik-beradik yang dipanggil sebagai saudara seibu sebapa, saudara sebapa dan saudara seibu. Adik-beradik kandung saudara seibu sebapa, kemudiannya saudara sebapa, adik-beradik yang sama ayahnya, berlainan ibu, dan saudara seibu, adik-beradik yang sama ibunya tetapi berlainan ayahnya. Okey, macam tu. Ini untuk peringkat yang pertama. Perbincangan kita pada pertemuan yang lepas, kita membincangkan tentang syarat-syarat dia, khususnya daripada kalangan golongan adik-beradik perempuan. Okey, yang lelaki kita tak bincangkan sangat lagi lah, kita cuma sentuh-sentuh sepintas lalu. Dan suka saya memperingatkanlah awal-awal ni, takut ada orang yang tanya pula selepas ni. Kita sebenarnya untuk sekarang ni kita bincang ni, saya dah masuk pada peringkat yang kedua dah sebenarnya. Perbincangan kita daripada faraid ini sebenarnya dah pergi kepada level yang kedua lah sebenarnya, peringkat yang kedua, di mana pada peringkat ini kita akan banyak buat analisa sikit, analisa perbandingan untuk kita lihat tentang golongan adik-beradik ni. Kalau dulu saya pergi satu-satulah, dan barulah kita buat analisa. Yang ini saya akan banyak buat dalam bentuk analisa lah, okay? Supaya kita jelas. Tetapi jika sekiranya ada yang kurang faham, tak sempat nak ikut, boleh ajukan soalan, ataupun tunggulah nanti pada mungkin awal tahun depan ke, kita mula semula bila dah habis dah peringkat yang ni, kita mula daripada basic yang asas mula, kan. Itu tak ada masalah lah, kan. Tapi lambat lagi lah kot, sebab kita sekarang ni sedang membincangkan golongan waris kedua. Waris kedua ni kalau kita ingat dulu, kita ada yang disebut sebagai waris utama, kategori waris utama. Kemudiannya waris ganti, ni adalah waris kedua. Baik, waris kedua ni terbahagi kepada tiga golongan lah, tiga peringkat. Waris kedua ni, waris kedua ni adalah waris sisi. Jadi kita masuk peringkat yang pertama dulu ni, pada malam ni. Okey, jadi kalau kita tengok sepintas lalu pada gambar rajah ni, ini adalah gambar rajah menunjukkan kepada golongan waris yang layak mewarisi daripada golongan waris kedua, iaitu waris sisi daripada kalangan adik-beradik. Abaikan tajuk yang saudara sebelah bapa tu, abaikan tu.
Okey, jadi di sebelah adik-beradik ni, sebagaimana saya nyatakan awal tadi, dia ada saudara seibu sebapa SIB tu, kemudiannya saudara sebapa SB, dan kemudiannya SI, waris saudara seibu. Okey, jadi daripada tiga golongan adik-beradik ni, tiga kumpulan adik-beradik ni, adik-beradik kandung, adik-beradik sebapa, adik-beradik seibu ini, kita tengok situ hak yang layak mewarisi di kalangan adik-beradik ni, semua adik-beradik lelaki dan perempuan dia, tak kira lah seibu sebapa ke seibu, layak belaka mewarisi. Sebab tu saya seringkali mengulangkan, menyebut, bila sebut adik-beradik ini yang mewarisi daripada si mati, kena jelas daripada kategori mana, seibu sebapa ke ataupun seibu. Sebab ada perkara-perkara dia berlainan dari segi syarat dia, sebahagiannya sama je, okey, tapi ada perkara-perkara yang berlainan. Yang ni telah kita kupas pada pertemuan-pertemuan yang lepas, tapi kalau tak ingat apa, boleh beritahu cuma kita tengok di sini selepas peringkat adik-beradik tu kan, kalau kita tengok saudara seibu sebapa, saudara sebapa dan juga saudara seibu tu, selepas peringkat mereka tu, dia masuk pada peringkat anak yang layak mewarisi ni cuma daripada dua golongan sahaja, ya, iaitu saudara seibu sebapa dan saudara sebapa sahaja. Itu pun yang lelaki. Maknanya saudara seibu sebapa perempuan, peringkat anak dia tak layak dah. Okey, begitu juga saudara sebapa perempuan juga tidak layak dah. Adapun daripada kalangan saudara seibu, mereka terhenti sekadar mereka sahaja yang mewarisi. Anak ke bawah tak terima dah. Jadi kena ambil perhatian situ. Anak ni dia mewarisi apabila mana golongan hak sebelah atas dia tu, iaitu adik-beradik tu, meninggal terlebih dahulu, sebelum si mati, meninggal dahulu, barulah turun kepada peringkat anak. Okey, ataupun kalau katakanlah anak tu tidak ada, turun kepada peringkat cucu sekiranya ada. Tapi syarat dia mesti lelaki belaka. Okey, bermula daripada saudara seibu sebapa lelaki. Okey, anak dia yang lelaki sahaja, yang perempuan tak mewarisi, yang lelaki sahaja. Okey, begitu juga saudara sebapa lelaki, yang mewarisi daripada dia sekiranya dia mati dulu, iaitu anak dia yang lelaki sahaja. Adapun anak dia yang perempuan tidak mewarisi, sebab mereka ni mewarisi dengan kadar asabah, bahagian baki, dia menghabiskan bahagian saja. Okey, dari segi tertib susunan dia, bermula daripada peringkat adik-beradik dahulu. Mana hak atas ni dululah kan, adik-beradik si mati dululah, jika ada. Kemudiannya barulah turun kepada, kalau yang atas dia tu dah meninggal, okey, maka turun kepada peringkat anak. Bermula sekali dia pergi kepada siapa, iaitu kepada anak lelaki saudara seibu sebapa. Selepas tu baru berpindah kepada anak lelaki sebapa. Jika tidak ada lah, jika tidak ada juga, baru turun pada peringkat cucu. Bermula daripada cucu lelaki seibu sebapa, kemudiannya berpindah kepada cucu lelaki sebapa. Ikut susunan itu. Secara asasnya yang kita pernah sebut dulu, di secara zigzag dia turun. Itu yang kita kena tengok. Tapi ingat, maknanya sekiranya macam kita lihat, dia ada saudara sebapa lelaki, saudara sebapa lelaki, saudara seibu sebapa lelaki mati dulu. Andai kata adik-beradik kandung lelaki, iaitu saudara seibu sebapa lelaki, yang sebelah sini mati dahulu, yang ada saudara sebapa lelaki. Okey, lepas tu untuk saudara seibu sebapa lelaki ni, hak yang adanya ialah anak lelaki dia. Maknanya masuklah dalam kategori waris ni yang layak terima. Baik, jadi sekarang ni soalan dia, sekiranya ada anak lelaki saudara seibu sebapa dengan saudara sebapa lelaki, peringkat anak ni dengan saudara sebapa lelaki, boleh nampak?
Okey, siapa yang lebih utama mewarisi? Saudara saudara sebapa lelaki ke ataupun anak dia? Anak lelaki kepada saudara seibu sebapa lelaki. Saudara sebapa lelaki dulu. Walaupun dia saudara sebapa, tetapi dia lebih kuat daripada anak lelaki saudara seibu sebapa lelaki. Maknanya peringkat mesti peringkat atas dulu, baru turun peringkat bawah. Jadi maknanya kalau katakanlah saudara seibu sebapa lelaki meninggal dunia, yang ada saudara sebapa lelaki, lepas tu anak lelaki kepada saudara seibu sebapa lelaki, maka dari segi keutamaan dia ialah saudara sebapa lelaki dahulu. Bila dia tak ada, barulah turun kepada anak saudara seibu sebapa lelaki tadi, anak kepada adik-beradik kandung si mati, anak lelaki dia. Maknanya di peringkat atas dulu, lepas tu baru peringkat bawah, baru turun peringkat seterusnya dan seterusnya sekiranya ada lagi. Okey, tu cerita dia. Nak faham ni kita kena buat latihan lah. Tu sebagai mukaddimah dulu untuk cerita dia. Baik, sekarang ni yang kita dah bincangnya sebenarnya daripada syarat-syarat dia ialah saudara seibu sebapa perempuan, saudara sebapa perempuan, saudara seibu perempuan. Okey, boleh si mati. Okey, mempunyai adik-beradik saudara seibu sebapa perempuan. Itulah. Okay. Si mati, boleh dia hilang fokus sikit. Dia ada saudara seibu sebapa perempuan, ada saudara sebapa perempuan, okey, dan ada saudara seibu perempuan. Okey, kita nak tengok golongan ni dulu. Okey, boleh kita tengok golongan ni. Syarat-syarat dia kita telah nyatakan minggu lepas. Siapa yang terlepas tu boleh tengok balik ni, boleh tengok dulu pada video yang telah dirakamkan sebelum ni, pada minggu lepas. Jika tidak, boleh tajukan soalan sepastinya. Okey, jadi kita dah nyatakan dahulu saudara seibu sebapa perempuan, bahagian-bahagian dia terdiri daripada 1/2, lagi 2/3, lagi asabah bil ghairi, asabah ma'al ghairi, ada 4. Okey, boleh itu bahagian dia dulu. Kemudiannya saudara sebapa perempuan, bahagian dia terdiri daripada 1/2, 2/3, kemudian 1/6, asabah bil ghairi, asabah ma'al ghairi. Beza dia sikit di mana asabah untuk bahagian saudara sebapa perempuan dia ada 6 bahagian, 6 keadaan dia mewarisi daripada si mati, berbanding saudara seibu sebapa perempuan dia cuma ada 4 keadaan saja dia mewarisi. Boleh dapat Okey, selesai. Kemudiannya untuk saudara seibu perempuan dia ada 1/3 dan dia juga ada 1/6. Boleh ni ulang kaji sikit ni. Tapi ulang kaji bahagian mana dulu, tak tengok lagi syarat dia. Tengok syarat tak tahu. Okey, boleh ingat tu cerita dia. Baik, sekarang ni kita nak buat analisa sikit. Ni formula dia. Boleh? Okey.
Huraian tu dalam nota dah ada kan, huraian dia kan. Tuan-tuan boleh check dalam nota. Okey. Baik. Jadi yang pertama, sekiranya si mati meninggalkan seorang saudara seibu sebapa perempuan dan juga saudara sebapa perempuan. Boleh? Okey. Ini soalan ni kita buat dah dulu kan sebenarnya. Kita tak buat lagi? Tak lagi Baik. Ni soalan dia yang pertama. Jadi macam mana nak selesai? Si mati meninggalkan seorang saudara seibu sebapa perempuan dan seorang saudara sebapa perempuan. Macam mana kita nak buat? Jadi mula-mula kita buat dulu gambar rajah tentang hubungan waris, supaya mudah kita faham lah. Okey. Nak buat gambar rajah ni, kalau tak ingat, beritahu nanti kita akan ulang balik insya-Allah. Saya tak beritahu kuliah saya tau, jadual kuliah saya tau, khabar lagi tau. Okey, tak apa. Nanti penghujung ni terlalu ingat, saya akan beritahu. Okey. Jadual kuliah saya untuk bulan Oktober ni, dan mana untuk ulang kaji tentang salah silah waris ni kita akan buat pada hari Khamis minggu ketiga. Jadual dia nanti saya akan beritahu tarikh dia. Kita akan ulang kaji. Takut ada yang tak nampak macam mana nak buat gambar rajah ni. Okey, orang yang baru apa semua, kita akan buat pada hari Khamis minggu ketiga nanti. Okey, boleh. Jadi bila dah dapat kes macam ni, kita buat dulu gambar rajah dia, iaitu si mati meninggalkan seorang saudara seibu sebapa perempuan dan seorang saudara sebapa perempuan. Okey, ni kes pertama kita nak buat. Mana siasat waris tu kan, daripada susunan waris yang kita telah ceritakan sebelum ni melalui kaedah siasatan waris tu, maka sahihnya tinggal waris tu adalah janin saja. Jangan ada pula orang lain. Kita tak masuk sebab nak kira ni je. Terjadi tu. Kena kira belaka lah baru boleh kira, kena cari belaka baru boleh kira. Kalau nak kira ni saja, hak waris lain tak mau kira, tak jadi macam tu ni andaikan kes ni cuma yang ni saja yang terlibat. Okey, boleh Muslimat kalau tak jelas nanti boleh buka tabis yang hijau tu. Okey, jadi bila dah buat macam tu, baru kita pindah pada jadual pengiraan dia. Ada seorang saudara seibu sebapa perempuan, ada seorang saudara sebapa perempuan. Kemudian kita tengok, selepas susun macam tu, kita tengok saudara seibu sebapa perempuan, apabila dia seorang, dia mengambil syarat yang mana? 1/2 ke, 2/3 ke, asabah bil ghairi ke, asabah ma'al ghairi? 1/2. Kenapa dia ambil 1/2? Kerana dia seorang sahaja. Dia tidak boleh ada adik-beradik lelaki dia bersama, iaitu saudara seibu sebapa lelaki. Dah ustaz, tu kan ada saudara sebapa perempuan, macam mana pula kira dia seorang? Kan dia dua beradik tu, macam mana? Kita nak bagi 1/2 pada saudara seibu sebapa perempuan, tetapi syarat dia menyatakan dia mesti seorang. Tiba-tiba ni ada ni, macam mana pula ustaz? Ni ada dah seorang lagi ni. Nak kira macam mana? Terdinding ke? Ataupun macam mana? Boleh tak kita nak bagi 1/2? Ataupun kita kena bagi 2/3 sebab dia dah 2 orang? Macam mana? Kita tengok kategori dia. Tengok kategori yang kita masukkan dia seorang tu daripada kalangan kategori dia. Maknanya kalau seibu sebapa, mesti saudara seibu sebapa juga. Kalau saudara sebapa, mesti sama-sama saudara sebapa. Kalau saudara seibu, mesti sama-sama saudara seibu. Walaupun ni dalam kes ni dia ada 2 orang, tapi dia berlainan. Ada saudara seibu sebapa, ada saudara sebapa. Faham?
Sebab tu saya sebut tadi, dan saya sebut sebelum ini, bila melibatkan adik-beradik, kena sahihkan, tentukan adik-beradik kategori mana, seibu sebapa ke ataupun seibu. Sebab dia berlainan. Dia bukan boleh kita main langsam macam tu je kan. Tidak. Ada tempat-tempat dia memisahkan dia. Jadi walaupun kita tengok ni adik-beradik belaka ni, tetapi ada perbezaan. Hak ni adik-beradik kandung, saudara seibu sebapa perempuan. Hak ni saudara sebapa perempuan. Okey. Jadi yang kita masukkan seorang ni, maknanya seorang dalam kategori dia. Barulah dia dapat 1/2. Jangan campur. Okey, jadi barulah sahih beri 1/2 tu. Kalau tidak kita akan, orang Terengganu kata semabur. Keliru. Di antara seorang yang ni dengan seorang yang kedua ni. Bila dah jelas macam tu, barulah kita tengok kepada saudara sebapa perempuan. Dalam kes ni berapa dia layak terima? Dia seorang juga. 1/2 juga kita kena bagi. Sebab dia seorang juga. Betul ni? Betul? Haji Mat kata tak betul pula. Dia kata betul dah. Belah muslimin ni ramai kata betul. Haji Mat seorang kata tak betul ni. Macam mana ni Haji Mat? Cuba cerita sikit. Saudara sebapa. Dia jadi terhalang dengan kerana ada seribu sebapa perempuan. Jadi dia mahjub lah kalau kiranya. Mahjub. Okey, menarik. Ada lagi jawapan dia. Muslimat ni tahu ke tak? Nusuk okey. Ada lagi jawapan yang lain muslimin. Menarik sebenarnya. Kalau bagi soalan ni kan. Okey. Cikgu ada cikgu 1/6. 1/2 mahjub 1/6. 3 jawapan. Kenapa pula 1/6? Mencukupkan 2/3. Baik. Tu pun pernah kita sebut. Jadi hak mana satu sekarang ni? Jadi tengok bila mana ada seorang saudara seibu sebapa perempuan dah ambil 1/2 kan, saudara sebapa perempuan dia tak ambil dah 1/2. Sebab 1/2 ni seorang je boleh ambil, iaitu hak yang pertama. Yang kedua, bila dah yang pertama dia ambil 1/2, dia pergi pada apa lagi bahagian yang tinggal, iaitu 1/6 yang mencukupkan bahagian 2/3. 1/6 ni kalau kita campur 1/2, dia akan menghasilkan jawapan 2/3. Macam tu Jadi bila yang ni dah ambil 1/2, dia masih lagi ada kelebihan 1/6 yang mana mencukupkan bahagian 2/3. Jadi saudara sebapa perempuan ni dia boleh ambil 1/6. Okey. Dia tidak terdinding lagi masa ni. Bila mana saudara seibu sebapa perempuan baru seorang. Saudara seibu sebapa perempuan, jika dia seorang, saudara sebapa perempuan masih lagi tak terdinding. Dia masih boleh lagi dapat dengan kadar 1/6. Itu yang membezakan di antara saudara sebapa perempuan dengan saudara seibu sebapa perempuan. Kalau tengok dari segi syarat ni, tengok dari segi bahagian ni, seolah-olah saudara seibu sebapa perempuan ni sikitlah, sebab dapat 4 keadaan saja berbanding saudara sebapa perempuan. Sebab dia dapat 5 keadaan untuk menerima pusaka kan. 5 bahagian kan, berbanding yang ni. Sedangkan yang ni lebih kuat dengan si mati. Tetapi sebenarnya yang 1/6 ni cerita dia dapat, yang bezakan dia di antara saudara sebapa perempuan dengan saudara seibu sebapa perempuan ni, dia dapat 1/6 ni kerana apabila mana ada seorang saudara seibu sebapa perempuan yang mengambil bahagian 1/2, maka ada lebih lagi 1/6 untuk mencukupkan bahagian 2/3. Jadi pada ketika itu saudara sebapa perempuan boleh ambil bahagian 1/6. Okey? Itu cerita dia. Dia tak terdinding lagi. Dia terdinding masa bila? Dalam kes kedua lagi kita tengok. Dalam kes kedua. Okey? Jadi kita tengok dulu pengiraan dia. Jadi bila dah macam ni, jadi macam mana nak kira?
Kita kena bentuk satu asal masalah ataupun pembahagi untuk ini kita gunakan dalam pembahagian harta pusaka nanti. Okey. Jadi dua hanya kena balik pada sifir. Sebab tu kita perlu pada hafal sifir lah. Okey, saya sebut dah dulu. Tuan-tuan balik cek anak-anak hafal tak sifir. Kalau tidak susah nanti nak kira faraid kan. Tuan-tuan tak ada masalah, saya yakin belaka tuan-tuan ni ingat belaka sifir kan. Kita boleh buatlah anak-anak kita ni. Okey, senyum belaka. Okey, dua boleh masuk pada sifir 6. Jadi kita ambil 6 sebagai asal masalah dia, pembahagi, angka pembahagi dia kan. Jadi kita akan dapat 6 bahagi 2 3, 3 darab 1 3. Boleh 6 bahagi 6 1, 1 darab 1 1. Ya. Jadi 3 campur 1 jumlah dia adalah 4. Okey. Jadi 6 tolak 4, 6 tolak 4 tinggal 2. Jadi ada lebih lagi 2 dalam kes ni. Jadi kalau katakanlah tidak ada dah waris yang lain, 2 ni akan pergi kepada waris yang seterusnya, iaitu siapa? Baitul Mal. Kena serah pada Baitul Mal lah. Baitul Mal ni waris juga sebenarnya. Asal-asalkan daripada waris juga. Cuma aku tak sebut lah. Dia dalam keadaan bila tak ada yang terima. Macam kes ni. Betul boleh betul ke okey. Itu dalam kes yang pertama. Nampak baik. Kes yang kedua, apabila selesai kes yang pertama kes yang kedua ialah apabila ada 2 orang saudara seibu sebapa perempuan dengan seorang saudara sebapa perempuan pula. Sebenarnya boleh tengok dah kan. Sebenarnya kita boleh nampak dah macam mana bahagian dia ni. Tapi nak cerita, kita buat satu-satu biar jelas syarat-syarat yang kita sebutkan awal-awal tadi. Macam mana boleh Jadi kita buat gambar rajah dia. Si mati meninggalkan 2 orang saudara seibu sebapa perempuan dan seorang saudara sebapa perempuan. Jadi sebenarnya tuan-tuan, kalau kita biasa menggunakan gambar rajah ni, dan satu ketika nanti mahir dah nanti guna gambar rajah ni, barulah jelas kepada kita tentang cerita tadi. Masa yang memula ni mungkin tak berapa jelas kan, tentang 1/2 ni di antara saudara seibu sebapa perempuan dan juga saudara sebapa perempuan. Tapi bila masuk sini dah mula jelas, di mana yang kita katakan dalam kategori yang sama. Macam sini kita kumpulkan dia, saudara seibu sebapa perempuan satu kumpulan, satu golongan. Kemudiannya saudara sebapa perempuan satu golongan yang lain. Okey, boleh nampak macam tu cerita dia Jadi sekarang ni bila kita dah buat macam tu, baru kita pergi pada jadual pengiraan dia. Saudara seibu sebapa perempuan ada 2 orang, adik-beradik kandung lah ni. Kemudiannya saudara sebapa perempuan ada 1 orang. Boleh baik. Ni kira pergi satu-satu dah ni kan. Walaupun kita masuk level yang kedua perbincangan ni, memasukkan elemen analisa, tapi kita masih lagi pada aras yang pertama, aras yang maknanya untuk bahagian pengenalan lagi. Okey, jadi dalam kes ni pula macam mana kita nak buat? Jadi bila kita tengok tu kategori dia tu, dia sebenarnya ada 2 golongan adik-beradik. Adik-beradik seibu sebapa, iaitu adik-beradik kandung, dan adik-beradik sebapa. Cuma beza dia dengan hak pertama tadi, saudara seibu sebapa ni dia ada 2 orang. Okey, baik. Macam mana nak buat sekarang ni? Sekarang ni kita tengok yang pertama, saudara seibu sebapa perempuan, dia ada 2 orang. Maka dalam kategori syarat dia tadi, kita nak ambil yang mana? 1/2 ke 2/3 ke, asabah bil ghairi ke asabah ma'al ghairi?
Saya tak ceritalah syarat dia ni sebab kita cerita dalam minggu lepas kan. Okey, kalau tak tahu, tak faham, boleh tanya lah kan. Saya akan jelaskan. Baik, kita ambil 2/3 kan. Kata Haji okey. Jadi kita ambil dalam kes ni 2/3. Sebab apa kita bagi 2/3 kepada saudara seibu sebapa perempuan? Sebab dia 2 orang. Okey. Sebab dia dah 2 orang. Ataupun kalau katakanlah masuk 3 orang, 4 orang, 5 orang sekalipun, maka dia dah masuk kepada kategori 2/3. 1/2 ni syarat dia mesti dia seorang saja. Bila lebih je daripada seorang, tak kira lah berapa bilangan dia, adik-beradik perempuan ramai, betul tak? Maka dia ambil 2/3. Nanti bahagian dia dibahagikan sama banyak di antara adik-beradik yang menerima 2/3 ni tadi. Okey. Jadi dia ambil 2/3. Manakala saudara sebapa perempuan, berapa bahagian dia dapat sekarang? Baru dia tak dapat. Baru dalam kes ni, kes cerita dia menjadi mahjub. Mahjub dengan sebab apa? Dengan sebab saudara seibu sebapa perempuan ni lebih daripada seorang. Ada 2 ke atas. Dia terdinding masa tu. Jadi beza kan? Boleh nampak? Tu cerita dia. Okey? Boleh jadi dalam kes ni pula berapa akan jadi? Macam mana nak kira? Maka kita kira pembawah dia, bahagian pembawah yang ada daripada bahagian fardu tu. Jadi dalam kes ni cuma ada satu saja. Kita naikkan dia 3 ke atas. Lepas tu bahagian saudara sebapa perempuan ni 2 lah, di mana setiap seorang ambil satu-satu. Okey? Walaupun lebih, ada satu bahagian lagi, 3 tolak 1 tolak 1 ni masih tinggal 1 lagi kan. 3 tolak 2 kan, masih ada 1 lagi. Tak pergi kepada saudara sebapa perempuan, sebab dia dah terdinding kan. Baki 1 lagi ni tetap juga akan pergi pada Baitul Mal sekiranya tidak ada waris yang layak menghabiskan dia. Dia kena cari waris asabah. Masa ni lah saudara sebapa perempuan memerlukan kepada saudara sebapa lelaki untuk mengambil bahagian asabah. Kalau tidak ada, tak dapat tengok sajalah satu bahagian tu. Kalau ada, maka dia ambil pada bahagian asabah dengan kadar lelaki, setiap lelaki ambil 2 bahagian, setiap perempuan ambil 1 bahagian. Tak apalah sikit pun, korang dapat juga kan. Macam tu kan. Jadi nama adik-beradik belaka, tapi berbeza keadaan mewarisi. Tengok situasi kes. Sebab tu kena perhati betul-betul Okey, daripada 2 contoh kes ni, siapa yang tak faham? Siapa yang perlukan kepada penerangan? Saya rasa selu-selu dah ni. Saya tak sentuh dia punya syarat mukadimah ni sebab nak menjimatkan masa. Dan kita sebenarnya dah cerita panjang lebar dah pada minggu lepas. Tapi kalau tak faham boleh tanya tak ada masalah. Boleh nampak ni? Baik. Berbalik pada soalan yang pertama. Tambah sikit untuk huraian yang lebih lanjut lagi. Kita bentuk dia sebagai soalan ketiga. Ni sebenarnya main hak tula lagi ni. Kita tak bagi soalan berat lagi ni. Soalan mudah-mudah tu. Tapi nak bagi yang mudah faham. Okey. Soalan yang pertama tadi kita kata ada seorang saudara seibu sebapa perempuan. Lepas tu ada seorang saudara sebapa perempuan. Boleh itu situasi kes yang pertama. Soalan ketiga ni balik semula pada soalan pertama, di mana ada ni soalan ketiga. Ada seorang saudara seibu sebapa perempuan, tapi dah ada 2 orang saudara sebapa perempuan. Macam mana pula? Okey, soalan dia jelas tak ni? Okey, ada seorang saudara sebapa perempuan dan ada 2 orang saudara sebapa perempuan. Dia macam ni juga, tapi ni beza dia. Ni ada seorang saudara sebapa perempuan, ni ada 2 orang. Okey, nak pergi faham, kita buat gambar aja. Si mati, meninggalkan seorang saudara seibu sebapa perempuan dan 2 orang saudara sebapa perempuan. Tengok tuan-tuan,
Mesti duduk dalam kelompok yang sama. Adik-beradik belaka, tapi cek kumpulan mana. Yang tu memisahkan dia di antara satu sama lain. Okey. Macam tadi juga hak ni. Kan, dia ada dua orang saudara seibu sebapa. Ada seorang saudara sebapa. Yang ni kita tukar sikit je. Ada seorang saudara seibu sebapa, ada seorang saudara seibu sebapa, tapi ada dua orang saudara sebapa. Boleh sama tak? Ataupun berbeza? Sebab tu kita panggil analisa. Okey. Masuk peringkat analisa ni, kalau di sekolah kita ajar kemahiran berfikir, dia masuk kepada aras yang keempat. Aras berfikir tu dia aras yang keempat dah. Jadi kalau tuan-tuan tak faham, katalah baru pertama kali dengar ni, tak faham, mana sabarlah kan, sebab kita dah masuk aras yang keempat dah. Kena masuk aras pertama dululah. Setiap orang satu belaka tau. Nampak kaya kena ulang mula lah. Okey, tak apa okey. Boleh ni. Ni sebab kita dah belajar banyak dah sebenarnya, sebab tu saya berani ambil peringkat lebih tinggi sikit. Kalau tidak, saya tak bawa juga cara ni kan. Okey boleh. Cikgu fikir ke? Ni kira penjelia lah. Boleh okey, jadi baru kita bentuk kepada kita punya gambar jadual pengiraan. Saudara seibu sebapa perempuan ada seorang. Lepas tu saudara sebapa perempuan ada dua orang. Boleh siapa yang mahir matematik, insya-Allah cepat mengira. Soalan malam ni memang soalan mudah-mudah je bagi kan. Cuma tak tahu kalau kerja rumah nanti. Okey boleh baik. Saudara seibu sebapa dapat berapa bila dia seorang? Tengok pada syarat dia tadi 1/2 balik semula tu Bila dia seorang dia dapat 1/2. Dah Ustaz, ni ada dua orang lagi Ustaz, macam mana pula 1/2? Kan Ustaz kata 1/2 ni kalau seorang. Kategori lain. Nampak dah tu. Pandai dah tu. Senang je. Faraid ni dia tak payah. Kalau kita ikut step by step sebenarnya mudah kan. Selangkah demi selangkah. Yang payahnya mungkin bila kita tertinggal mana-mana step kan. Bila kita ikut satu-satu tu sebenarnya mudah je. Okey. Dan bila kita buat mengira ni baru jelas. Kalau macam minggu lepas kita bincang mungkin kabur sikit lah, sebab kita bincang syarat-syarat saja, tak buat pengiraan. Dia nak faham pengiraan syarat dia ni, kena buat pengiraan. Okey. Boleh sekarang ni tadi kita cerita saudara sebapa perempuan, soalan pertama tadi dia seorang. Ni sekarang ni dua orang. Macam mana pula nak kira? Ambil 2/3. 1/6. Okey. 1/6 bagi dua orang. Okey, ada jawapan lain tak? Kena terima je jawapan tu. Nak bagi berapa? Tak ada jawapan lain tu, betul lah tu. Okey, memang pun dia sama je sebenarnya dengan soalan yang pertama kan. Cara bagi dia, cuma kita mungkin keliru sikit bila tengok bilangan yang berbeza. Okey, dalam kes yang ketiga ni sebenarnya dia sama, boleh refer pada boleh rujuk pada situasi kes yang pertama, di mana saudara sebapa perempuan ni dia ambil 1/6. Dah Ustaz, tak ke dalam soalan pertama tu dia dapat 1/6 sebab dia seorang. Yang ni kan dua orang. Kenapa ambil 1/6 juga? Tuan-tuan, jangan dikelirukan dengan syarat 1/2. 1/2 memang syarat nak dapat 1/2 untuk kategori cerita ni, yang ni dia kena seorang. Tapi untuk 1/6 ni dia tidak disyaratkan seorang. Mana lebih pada seorang pun tak ada masalah. Cuma masa bagi nanti macam Haji Mat kata tadi, bagi sama banyak. Jadi sama kaedah bagi dia dengan yang dapat 2/3 dalam soalan yang kedua tadi. Jadi dia layak dapat 1/6. Maknanya kalau katakanlah adik-beradik sebapa perempuan ada 6 orang, tetapi adik-beradik seibu sebapa tu seorang, masih lagi mereka mewarisi. Semua tu mewarisi. Cuma yang seorang ni dapat 1/2. Yang 6 orang tadi
1/6. Tak ada ustaz, dia seorang dapat 1/2. Tak, tu syarat dia, tu kaedah dia. Sebab tu kena jelas adik-beradik ni. Cuma bahagi nanti saudara sebapa perempuan ni bahagikan dia dengan sama banyak. Boleh. Jadi kaedah ni kira dia sama juga macam pertama tadi. Kaedah yang pertama. Pembahagi dia, asal masalah dia 6. Okey. 6 bahagi 2 3, 3 darab 1 3. 6 bahagi 2 6 bahagi 2 6 bahagi 6 1, 1 darab 1 1. Baik, cuma sekarang ni kena selesai lah. Kena selesai. Selesai macam mana pula ustaz? Satu ni kena jelas berapa setiap seorang daripada saudara sebapa perempuan ni dapat, sebab dia dah lebih daripada seorang. Kes pertama tak ada masalah, dia ambil je terus 1/6 ni dengan kadar 1 bahagian, sebab dia seorang. Sekarang ni dia dah 2 orang, ataupun katakanlah lebih daripada 2 orang pun, kena jelas berapa nak bagi. Jadi dalam kes ni, oleh kerana dia sama jantina, saham dia ikut kepala 1, 1, jawapan dia 2. Jadi 1 nak bagi 2 tak boleh. Tak ada cerita 0.5 ataupun 50%. Kan? Memanglah teori je gitu, tapi berapa nak bagi tu. Jadi kita kena darab. Okey, bila tak boleh bagi macam tu, 2 ni kita kena darabkan dengan 6. Okey. Darabkan dengan 6. Jadi 2 darab 6 menghasilkan asal masalah yang baru, pembahagi yang baru, iaitu 12. Okey. Jadi bila atas ni darab yang 6 ni darab dengan 2, yang bawah dalam ni pun sama juga. 3 darab 2 6, 2 darab 1 2. Okey. Jadi 2 tu bahagilah, kan? Ataupun 1 darab 1 1, 1 darab 1 1. Jadi 8. Jadi 12 tolak 8, maka baki lagi 4. 4 ni akan pergi pada Baitul Mal. Boleh? Nampak cara dia kalau lebih daripada seorang pun, lebih daripada 2 orang pun, macam itulah kaedah dia. Boleh boleh nampak dah? Okey. Okey. Jadi jelas untuk adik-beradik seibu sebapa dan juga sebapa yang perempuan saja. Okey. Sekarang kita nak masuk saudara seibu pula. Boleh? Itu berat dah. Tak ada lagi ustaz. Boleh lagi ni soalan asas je ni, soalan mudah-mudah je ni, tak bagi banyak-banyak pun. Bagi yang mudah-mudah je. Sekarang ni kita nak masuk kategori saudara seibu. Okey, kalau kita tengok syarat dia tu, saudara seibu dia ada 1/3 dan 1/6. Ingat lagi syarat dia 1/6 kalau dia seorang, lebih daripada seorang, dia akan dapat 1/3. Boleh Sekarang ni kita nak bentuk satu soalan yang keempat, di mana ada seorang saudara seibu sebapa perempuan, ada seorang saudara sebapa perempuan, ada seorang saudara seibu perempuan. Boleh Masuk waktu dah masuk dah. Okey, tambah sikit lagi. Boleh dapat Baik. Sekarang kita pindahkan dulu dalam bentuk gambar rajah. Si mati meninggalkan 3 orang adik-beradik. Seorang saudara seibu sebapa perempuan, adik-beradik kandung dia. Ada seorang lagi saudara sebapa perempuan, dan ada seorang saudara seibu perempuan. Boleh adik-beradik belaka tapi berlainan rupanya kategori. Okey, jadi kena jelas. Pindahkan pada jadual pengiraan. Saudara seibu sebapa perempuan, saudara sebapa perempuan, saudara seibu perempuan. Okey. Saudara seibu sebapa perempuan dapat berapa? 1/2. Ingat dia dapat 1/2 bila dia seorang. Pergi mana-mana pun
Bila dia seorang, dia dapat 1/2. Dah Ustaz, yang 2 orang lagi macam mana? Sebab dia kategori lain. Walaupun adik-beradik belaka ni dengan si mati ni, tetapi sebab dia berlainan kategori. Ada seibu sebapa, seibu. Jadi sebab tu kita tak bagi, maknanya tak kira dia dapat 2/3 belaka. Jadi kalau tuan-tuan tiba-tiba orang khabar si mati ni ada adik-beradik 3 orang, kita pun 2/3 derah bagi. Cek dulu, takut kena macam kes ni. Seorang saudara seibu sebapa, seorang saudara sebapa, dan seorang lagi saudara seibu. Okey. Yang seibu sebapa, sebab dia seorang, dapat 1/2. Saudara sebapa perempuan, dia dapat berapa? 1/6. Kenapa dapat 1/6? Mencukupkan bahagian 2/3. Baik. Saudara seibu perempuan mahjub. Sebab habis dah 2/3. Baik, bagus. Cikgu? Biar lain tu. Okey. Cikgu? Nak bagi berapa? 1/6. Kenapa? Sebab seorang. 1/6. Sebab seorang. Jawapan pertama tadi mahjub tau. Mahjub. Okey, ada soalan, ada jawapan lain? Tak ada lah, sebab saudara seibu ni dia 2 je. Seorang 1/6, lebih daripada seorang 1/3. Baik, jawapan dia ialah dia dapat 1/6. Sebab apa? Sebab dia seorang. Baik, tengok ikut setiap kategori. Lepas tu yang tadi betul, dia 2/3. Macam Haji kata tadi, 2/3. Betul. Sebab apa? Sebab dia dalam satu kelompok yang sama. Seibu sebapa dengan sebapa, dia dalam satu kelompok yang sama. Untuk seibu ni sebenarnya dia duduk kelompok lain sikit. Dia istimewa sikit. Sebab tu tuan-tuan, bila cek adik-beradik ni kena beraluh. Kena beraluh kata orang Terengganu. Maknanya kena teliti sungguh-sungguh. Tengok, ada tak adik-beradik seibu? Sebab kebiasaannya, kata guru saya Ustaz Wan Abdul Halim, masyarakat melupakan kalau ada adik-beradik seibu. Sebab dia ingat adik-beradik seibu tidak mewarisi. Dia adik-beradik seibu, dia mewarisi dengan syarat-syarat dia lah. Dalam kes ni, kenapa dia layak mewarisi? Sebabnya tidak ada keturunan lelaki ke atas, iaitu ayah dan juga datuk daripada sebelah ayah. Kemudiannya tidak ada keturunan ke bawah. Jadi dia layak mewarisi. Walaupun dari segi tadi kan, kalau kira dia sini ni dua golongan ni, seibu sebapa dan sebapa ni, dia dah 2/3 dah. Kan? Dia dah dapat 2/3 dah. Sepatutnya tak ada dah bahagian ni. Tapi sebab dia ni mewarisi dengan cara yang lain lah, kaedah yang lain, 1/6 ni dengan tengok kepada syarat dia, iaitu tidak ada keturunan lelaki ke atas dan juga keturunan ke bawah. Jadi dia layak mewarisi. Sebab apa tadi dalam kes yang kedua, bila mana seibu sebapa dah ambil 2/3 kan, dalam kes kedua tadi seibu sebapa dia dah ambil 2/3. Sebab apa? Dia dah lebih daripada seorang, tak dapat dah bahagian, terdinding. Sebab habis dah bahagian. Tapi seibu ni istimewa sikit, dia boleh lagi mewarisi. Walaupun bahagian tu dah habis dah, dia dapat lagi. Dia syarat dia ni, dia tak sekali macam golongan seibu sebapa dan sebapa. Sebab tu saya kata ada perkara dia sama. Golongan sebapa dengan seibu sebapa ni, dia ada benda dia sama je, lebih kurang. Tapi ada benda yang berbeza. Contohnya bila masuk golongan seibu, yang tu je sebenarnya kita mungkin pening sikit. Tapi sebenarnya kalau kita tengok satu persatu macam ni kita buat, jelas lah. Nampak lah nanti. Kalau tak nampak juga, balik ni kena buat latihan semula. Cuba buat balik. Guru saya Ustaz Wan Halim cakap,
balik, buat soalan yang sama keesokan hari. Tengok sama tak jawapan dia. Lusa buat lagi yang sama. Tengok sama ke tidak. Cara nak berlatih faraid ni, dari segi kaedah ilmu matematik dia. Dia tak perlu maknanya kita buat soalan lain, nak cuba soalan lain, soalan yang sama, lepas tu bila buat sekali lagi tak jadi dah. Tak perlu sebenarnya. Boleh buat yang sama. Sebab nak latih biar kita ingat. Okey. Jadi dalam kes ni cerita dia, saudara seibu mewarisi sebenarnya. Walaupun kalau kira macam tadi dalam kes yang kedua dah habis dah bahagian 2/3 ni. Kan? Jadi saudara sebapa mahjub terdinding dengan sebab lebih. Tapi saudara seibu ni sebab dia tidak ada syarat macam saudara sebapa tadi. Saudara sebapa perempuan, dia terdinding bila saudara seibu sebapa ni lebih daripada seorang. Tapi yang ni tidak ada syarat dia. Syarat dia cuma terdinding dengan keturunan lelaki ke atas, kan? Keturunan lelaki ke atas ataupun keturunan ke bawah. Jadi dia tidak dia tidak terpengaruh dengan syarat macam golongan sebapa. Jadi sebab tu bila keadaan begitu, tengok berapa bahagian dia dapat. Maka sebabkan dia seorang, dia ambil 1/6. Boleh nampak tu yang pertama. Yang kedua, di sini juga menunjukkan bahawa ada perbezaan di antara 1/6 saudara sebapa perempuan dan 1/6 saudara seibu perempuan. Saudara sebapa perempuan mendapat 1/6 kerana saudara seibu sebapa perempuan ada seorang mengambil bahagian 1/2, ada lebih 1/6 untuk mencukupkan bahagian 2/3. Kan? Macam yang kes yang pertama kita bincang tadi. Okey, tapi saudara seibu perempuan dia mengambil bahagian 1/6 kerana apa? Kerana dia seorang. Dan dia tidak terdinding dengan syarat-syarat pendindingan dia tadi. Iaitu keturunan lelaki ke atas dan keturunan ke bawah. Tak kira lah hak bawah tu lelaki ke perempuan ke, kan? Tak kira. Tu syarat dia. Boleh jadi ada beza sikit situ. Boleh dia tak payah pun, mudah je sebenarnya. Syarat dia pun tak berat, tapi kena tengok satu persatu. Baik, jadi barulah kita kira. Okey, ini sebenarnya tuan-tuan, kalau kita ingat dulu kita bincang ni ilmu nasab. Ini adalah ilmu fatwa dia. Lepas tu kena pergi pada ilmu matematik. Kena kira. Tak boleh biar macam tu. Kena kira. Kalau tidak, nanti kata orang tua punah jahanam. Sebab apa? Sebab tak tahu cara bahagi yang betul. Okey? Jadi senang je lah. Jadi kita tengok pada sifir dia. Pembawah pada setiap pecahan ni. 2 boleh masuk pada sifir 6. 6 dan 6 sama. Jadi kita naikkan asal masalah ataupun pembahagi dia 6. Ke atas. Asal masalah ataupun pembahagi dia. Baik, 6 Jadi 6 bahagi 2 3, 3 darab 1 3, 6 bahagi 6 1, 1 darab 1 1, 6 bahagi 6 1, 1 darab 1 1. Jumlah dia 5. Jadi 6 tolak 5 masih lagi berbaki 1. Jika tidak ada yang mewarisi dah, maka dia akan pergi pada Baitul Mal. Boleh nampak laju ke? Tak laju dah. Satu dah tu lah. Saya pun cuba dah, tak nak bagi laju tu, bagi satu sikit-sikit kan. Okey, boleh ada soalan sebelum kita nak tutup ni? Jelas? Okey. Jadi itu kaedah dia untuk golongan saudara seibu sebapa perempuan. Dan tuan-tuan, saudara seibu sebapa perempuan ini itu baru kita bincang untuk peringkat saudara seibu sebapa, untuk peringkat saudara-saudara perempuan sahaja. Baik kategori saudara seibu sebapa dan juga seibu. Okey. Ni asas dia. Asas dulu saya bagi. Kaedah asas pengiraan dia. Sebab nanti baru kita akan pergi kepada pecahan-pecahan soalan dia. Jadi lepas-lepas ni, ni sebagai konsep asas dia untuk cara macam mana kita nak kira. Okey.
Dan saya cuba pergi dah ni. Ni kaedah asas ni untuk yang adik-adik ni, perbezaan dia. Cuma nanti kita akan tengok untuk soalan kerja rumah. Okey. Ya. Formula dia lain sikit. Dia bukan sama je. Dia tengok pada syarat tu. Okey. Lebih daripada saudara seibu. Saudara seibu tengok balik pada syarat dia. Syarat dia saudara seibu seberapa? Seibu ni dua orang. Dua orang. Jadi kita nak bagi berapa? 1/3. Dia tak ada 2/3. Okey. Baik. Sebenarnya ada satu lagi saya tinggal boleh habis sikit boleh habis satu soalan lagi kena buat kerja rumah. Kerja rumah nampak berat dah tu kan, 4 soalan Kerja rumah dia tak apalah, nampak raya kena bagi kerja rumah lah. Okey. Kerja rumah, soalan nombor 5. Kerja rumah. Ada seorang saudara seibu sebapa perempuan. Ada 2 orang saudara sebapa perempuan. Okey, ada 2 orang. Okey. Ini seorang. Lepas tu saudara seibu perempuan ada 2 orang. Ini soalan kerja rumah. Boleh cuba buat soalan tu untuk kerja rumah. Okey, ni satu lagi formula saya lupa tadi. Sebenarnya ada patut 5. 5 kaedah dia. Ni yang kelima lah. Anggapkan yang ni yang kelima. Kaedah dia. Jadi cuba buat yang tu dulu. Nanti kita akan sambung minggu depan. Sebenarnya masa banyak lagi ni, tapi begitulah matematik ni, kira banyak-banyak panas kepala WhatsApp. Boleh boleh buat dah ni sebenarnya. Okey. Jadi untuk sebenarnya kita buat analisa perbandingan malam ni. Cerita tentang adik-beradik perempuan. Lepas ni kita akan tengok hubung kait pengiraan dia dengan waris-waris yang lain. Maknanya kalau katakanlah bertemu dengan waris-waris fardu yang lain, ataupun waris asabah sendiri ke, macam mana cara kaedah nak mengira dia, adakah sama ke ataupun berlaku perbezaan. Kalau sama, kat mana sama dia. Kalau berbeza, kat mana beza dia. Tapi 4 soalan yang asas tadi yang kita dah bincang tu asas dia untuk mengira untuk kategori adik-beradik, sama ada seibu sebapa ataupun seibu. Tapi untuk baru peringkat hak perempuan saja dulu. Hak lelaki tu tak masuk lagi. Okey, tak nak masuk lagi sebab nanti takut bercampur nanti. Jadi terabur balik. Boleh jadi tuan-tuan, kerja rumah dia pertama buat soalan nombor 5, yang kedua ulang kaji balik 1 hingga 4. Okey, boleh Okey, untuk penutup dia. Saya pergi kepada jadual kuliah saya untuk bulan Oktober. Okey, untuk bulan Oktober. Pertama 7 hari bulan malam ni di surah Al-Amin ini. Kemudiannya 11-11-10 sebagaimana saya umumkan minggu lepas, iaitu di Masjid Bukit Payung. Lepas tu 14 hari bulan 10 di sini juga, diikuti dengan 17 hari bulan 10 dan 21 hari bulan 10. Masih lagi di tempat yang sama lah, di sini. Setakat ni baru setakat ni ada 5 lah, 5 malam lah dalam bulan Oktober ni. Jadi banyak lagi kosongan tu. Kalau Dr. Jarudin banyak dah, 10 lah. Okey. Jadi kalau ada siapa-siapa nak buat kelas ulang kaji secara personal pun tak ada masalah, secara grouping pun tidak ada masalah. Kita akan tengok pada jadual lah dan juga tempat yang bersesuaian. Sebenarnya saya boleh buka lagi sebenarnya, cuma saya umum dulu. Ini jadual-jadual utama saya lah. Jadi kalau ada siapa-siapa yang nak belajar faraid, mungkin sebabkannya malam ni hari Isnin orang puasa, dia juga itu beritahu saya tak sempat nak ikut kuliah ustaz sebab
Hari Isnin saya puasa, jadi tertinggal semua. Jadi macam mana, boleh tak buat yang lain? Jadi sebenarnya kalau nak buat secara persendirian pun boleh, ataupun berkumpulan. Cuma kita akan tengok pada jadual lah, okay, supaya tak bertembung dengan tempat-tempat yang lain. Ataupun kalau ada permintaan di tempat lain pun, selepas ni saya akan tengok lah, akan pertimbangkan semula. Tapi ini untuk bulan 10 ni. Dan insyaAllah jadual yang saya sebut tadi, hari Khamis minggu ketiga, iaitu 21 bulan 10 kan, jadual dia tu, kalau silap tarikh dia tu. Yang tu kita akan buat ulang kaji balik tentang kaedah siasatan waris, iaitu kaedah di mana kita mengenal pasti waris-waris yang layak menerima pusaka ni. Waris-waris kita ni ramai sekeliling kita ni, tetapi sebenarnya yang layak menerima pusaka bila berlaku kematian kan, kalau kita mati, maka yang layaknya cuma 14 orang di kalangan lelaki dan 9 orang di kalangan perempuan. Siapa mereka? Kita akan tengok melalui kaedah siasatan waris. Okey, kaedah siasatan waris. Yang tu saya akan buat ulang kaji balik pada hari Khamis 21 bulan 10 nanti, InsyaAllah lah. Jadi kalau ada siapa-siapa yang tertinggal, tak faham dengan kaedah gambar rajah kita buat apa semua, boleh kosongkan masa pada tarikh yang berkenaan. InsyaAllah kita akan buat ulang kaji pada waktu tersebut lah. Okay, untuk tengok balik macam tu. Sebab saya tak nak ambil jadual yang lain ni, sebab untuk kaedah siasatan waris ni dia akan ambil masa sikit. Jadi kalau kita nak masuk kepada perbincangan, takut tak sempat. Jadi sebab tu saya akan kosongkan pada yang tu, kemudiannya barulah kita akan masuk pada yang lain lah, soalan-soalan yang lain. Boleh InsyaAllah. Jadi kalau ada yang baru nak berkenalan tu, boleh jumpa pada hari tersebut lah nanti. Okey, ada soalan lain tak ada? Kita nak tutup dah, cikgu. Ha? 21. Oh, bukan Khamis Okey, silap hari Khamis berapa bulan? Oh, 24. Oh ya. Okey. Maknanya saya tertinggal lah tarikh tu, satu lagi 24 bulan. Maknanya mungkin hari Khamis lah, 24 bulan tu. 24 bulan nanti saya akan confirm balik kalau tak ada tembungan pada malam tu, sebab hari tu bertembung itu. Hari Khamis minggu ketiga, 17 bulan minggu ketiga. 17 yang minggu ketiga kan? 17, silap. 17 hari bulan minggu ketiga. Minggu ketiga, hari Khamis. Betul? Apa ni, 17 hari bulan 10 adalah pada hari Khamis. Jadi maknanya kita akan buat tengok balik pada kaedah siasatan waris tu pada 17 hari bulan 10, hari Khamis. Sebab itu je malam yang saya berkuliah di sini pada hari Khamis malam. Hal lain hari Isnin malam. Sebenarnya hari Khamis tu adalah untuk menggantikan untuk hari Isnin minggu yang keempat. Okey, saya tak dapat berkuliah di sinilah. Okey boleh itu untuk pengumuman bagi jadual kuliah saya sepanjang bulan 10 ni. Okey. Jadi saya rasa cukup sekadar itu saja. Terima kasih kepada cikgu kerana menentukan jadual tadi. Kita setakat itu untuk malam ini. Terima kasih atas kesudian untuk mendengar, dan sekiranya ada soalan-soalan boleh diajukan nanti semula melalui nombor WhatsApp, telefon, melalui WhatsApp grup surau ataupun melalui Facebook saya, iaitu Ayub Solah. Dan saya rasa cukup sekadar itu. Mohon banyak maafan sekiranya terdapat sebarang kesilapan dan juga kekhilafan. Aku lebih mata tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam.